Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua peminat permotoran negara. Selamat datang ke Aspirasi Cup Prix 2020. Anda bersama saya, Nasha Ezira. Dan saya, Eli Zilaniza Ilyas. Nasha, agak lama kita tak bertemu ya Nasha. Betul, Eli. Akhirnya kali ini kita bertemu dalam rancangan yang agak berlainan sedikit formatnya. Anda tahu apa lainnya Nasha? Okey, Eli. Jika anda sebelum ini biasa mengikuti rancangan sorotan Cup Prix, Aspirasi Cup Prix merupakan sebuah rancangan yang diperbaharui di mana cara penyampaian yang agak berlainan. Kami akan membawakan anda sebuah rancangan dokumentari dan wal bicara secara eksklusif yang memaparkan pelbagai cerita menarik di Malaysian Cup Prix sepanjang tahun ini, Eli. Betul tu. Kami juga akan berbicara mengenai topik-topik perlumbaan di dalam negara dan di luar negara antarabangsa, berkenalan dengan watak-watak terpenting dalam industri dan juga mungkin kami akan buat ulasan dan review mengenai Macam-macam ada. Okey, tanpa kita melengahkan masa untuk episod premier ini, kami akan mengulas mengenai sebuah motosikal Honda Dash 125. Okey, sebelum kita berbual mengenai motosikal Honda Dash 125 ini, kami terlebih dahulu akan bersama dengan pengurus Honda Dash 125 Challenge, Encik Zuhilmi Ahmad. Assalamualaikum, Encik Zuhilmi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar semua? Khabar baik, Alhamdulillah. Okey, Encik Zuhilmi, sebagai seorang pengurus, apa objektif perlumbaan kategori satu pengeluar dan apa perancangan jangka masa panjang oleh pihak Bonsiu Honda? Okey, objektif kita adalah untuk memperkenalkan model-model terbaru kita, iaitu model Dash 125 Fi ini sendiri. Dan dalam masa yang sama kita menggunakan model ini untuk melahirkan ataupun mencungkil bakat-bakat muda, bakat-bakat baru untuk ke peringkat seterusnya lah. Okey, dengan menggunakan gentle Honda Dash 125 ini, apa titik tolak dan perancangan untuk Bonsiu Honda dalam sukan pemotoran ini? Okey, untuk titik tolak bagi Bonsiu Honda sendiri, salah satu untuk kita memperkenalkan model ni yang lebih menyeluruh, di mana model ini sesuai untuk kegunaan harian ataupun kegunaan perlumbaan. Motosikal ini sendiri dicipta khas untuk bertujuan untuk penggunaan minyak yang efisien pun yang baik. Okey, soalan daripada saya pula Imim. Okey, kita nak sentuh bahagian pembangunan. Berkongsi kepada kita tentang development yang dibuat, selection apa yang diperlukan ataupun diambil oleh pihak Bonsiu untuk menetapkan rider ini terpilih ataupun sebaliknya. Oh, okey. Seperti yang sedia maklum, kita untuk Bonsiu Honda Motorsport, kita ada banyak event yang kita ambil bahagian. Okey. Salah satu dari peringkat Cup Prix, Asia Road Racing, dan juga Endurance 8 Hour. So untuk ke peringkat yang kita sediakan tu, roadmap kita tu, kita akan memulakannya dari one make tu sendiri. So bila antara yang kita ambil pilih dari one make tu, mestinya bakat rider, disiplin dan juga skill. So kalau setiap rider tak mempunyai ketiga-tiga ataupun lebih lagi yang kita nak tu, bukan tak boleh, tapi agak lambat lah. Bagi Amy, boleh terus memang nak bagikan ilmu tu pada budak-budak muda sekarang, tapi adakah ia sesuai dengan zaman ataupun sebaliknya?
Okey, kalau nak katakan sama ataupun sesuai, terpulang ataupun base pada rider tu sendirilah. Dan juga track ataupun litar. Kadang setengah track kita perlukan cara braking ataupun handling riding style macam ni, sebegini. Apa yang kita boleh pakai, kita cuba terapkan kepada rider dari segi braking point ataupun cara kita nak memotong itu semua. Tapi dari segi entry corner ataupun exit corner, bagi saya agak berbeza lah dari sekarang dengan yang sebelum ni. Okey, Encik Zulhelmi, apa perbezaan Honda Dash 125 ni dengan di pasaran dan juga ketika kita berlumba di litar? Okey, kalau perbezaan dia agak ketara jugalah, dari segi engine spec, body handling, suspension, braking system, semua kalau untuk perlumbaan kita dah boleh dikatakan keseluruhan kita ubah, tapi mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh pihak penganjur lah. Kalau untuk kegunaan harian, macam yang kita lihat yang ada display unit sama Nasha dengan Ellie di studio tu, untuk kegunaan harian pun dah safety purpose dah memang terbaik yang kita sediakan. Tapi untuk kegunaan dia tak sesuai untuk kegunaan perlumbaan. Okey, terima kasih Encik Zulhelmi atas kesudian Encik Zulhelmi berinterview dalam rancangan kami ini. Dan ini yang dikatakan new normal ya, Nasha. Betul, diharapkan kita akan berjumpa seperti biasa di litar bila keadaan kembali sedia kala. Dan sekarang ni kita dah masuk ke bahagian yang paling menarik. Jom kita pusing-pusing dulu Eli. Sabar dulu Nasha. Nasha ni tak sampai nak naik motor kan. Okey, apa kata kita berehat dulu seketika dan selepas ni Eli dengan Nasha akan pusing-pusing naik motor. Jangan ke mana, jumpa anda selepas ini. Bertemu semula kita dalam Aspirasi Cup Week. Okey, sebenarnya jentera Honda ini bukanlah sebuah jentera yang baru, Eli. Ini merupakan jentera rasmi di perlumbaan kategori 1 pengeluar perlumbaan Malaysian Cup Week. Betul tu Nasha. Dengan ciri-ciri moden yang dimiliki oleh jentera ini, dia memberikan impak untuk pembangunan pelumba-pelumba muda di negara ini. Okey, dah cukup tu. Jom kita pusing-pusing dulu dekat luar. Okey, jom. Mana helmet? Ya Allah, helmet. Excited sangat nak try. Pergi ambil. Nasha, Aduh. Okey, sampai masa paling ditunggu-tunggu. Sesi tunggangan motosikal Honda Dash 125. Saya dan Ellie masing-masing menerima sebuah jentera untuk ulasan episod kali ini. Dan kami berpeluang untuk menguji sendiri keupayaan motosikal ini di jalan raya. Kami menunggang motosikal ini di sekitar Bandar Baru Bangi. Lebih kurang 45 minit jugalah. Dan kami berdua juga turut menguji hampir keseluruhan aspek penting yang ada di motosikal Dash 125 ini. Seperti sistem brake, kestabilan dan semestinya kuasa enjin. Okey, jom kita berhenti di satu tempat untuk berbicara dengan lebih lanjut tentang motosikal ini. Sebelum itu, ingat ya semua, pandu cermat, jiwa selamat. Panas betul hari ni Eli. Betul panas Nasha. Abang Eli sampai nak kena dah muka pun agak minyak sikit kan.
Jadi Eli, macam mana Honda Dash 125 baru yang baru saja kita bawa sebentar tadi? Okey Syah, bagi Ellie sendiri, pengalaman bawa motor ni hari ni, dia ada satu karakter yang handling dia mudah dikendalikan. Kalau macam laluan sempit ataupun jam, dan enjin dia pun sangat smooth. Jadi bab Nasha pula macam mana? Macam Nasha yang Nasha cuba tadi, Honda Dash 125 baru ni, di mana kalau kita lihat reka bentuk sebelum ini, fender di bahagian hadapan agak sedikit besar, tapi kali ini dia solid. So dengan warna yang diperbaharui, warna yang sangat cantik, begitu funky dan mengikut pengguna-pengguna buat masa sekarang. Okey, Syah, tadi kan dekat ada satu traffic light, Beli cuba nak uji dia punya enjin daripada bawah kuasa, sebab motor ni sisi tinggi kan, betul. 125. Jadi Beli permulaan untuk jalankan motor tu dengan gear 2. Ada power dan smooth untuk berjalan. Itu memang betul apa yang Eli katakan. Di mana tadi Nasha sebelum kita memulakan perjalanan, Nasha cuba-cuba gear 1, gear 2, tapi Nasha cuba juga buat pusingan U. Selalu kebiasaannya kita buat pusingan U akan menggunakan gear 1. Betul. Tapi kali ini Honda Dash 125 ini Nasha hanya menggunakan gear 3 saja. Gear 3 saja. Gear 3 Gear 3 kita boleh buat pusingan U dengan power ataupun kuasa enjin bawah begitu memberi respon yang bagus. Dan itu yang salah satu yang nampak kita dapat lihat. Dia punya performance itu sangat bagus untuk Honda Dash 125 yang baru ini. Okey, kami nak tunjukkan perubahan Honda Dash 125 yang baru ini, di mana lampu hadapan yang sekarang ini menggunakan LED bukan saja nampak lebih cerah dan lebih bergaya, ia juga memastikan keselamatan pengguna motosikal di jalan raya. Dan seterusnya, ini dia pemijak kaki. Pemijak kaki yang sangat bergaya dan ini memastikan keselamatan penggunaan ketika kita berada di jalan raya. Jadi, Eli, apa yang Eli nak terangkan? Okey, bagi Eli nampak daripada segi rim dengan bunga rim ni memang cita rasa orang sekarang. Kan, dengan color yang dimainkan, dengan tayar yang digunakan untuk sesuai lah untuk kita ride di luar ni, kerana tayar terlalu kecil adalah bahaya untuk jika ada lubang ke atau sebagainya. Okey, next meter. Meter ni juga dikatakan meter yang moden kerana dia nampak unik sedikit daripada sebelumnya. Okey Eli, kalau kita lihat secara keseluruhannya motosikal Honda Dash 125 ni dah cukup cantik, cukup bergaya. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Encik Zuhilmi sebelum ni, di mana motosikal di jalan raya dan juga di litar perlumbaan sangat berbeza, bukan 100% yang sama. Ya, betul. Jadi Eli, kalau Eli seorang pelumba, apa benda pertama yang Eli nak tukar, yang nak ubah dekat motosikal ni? Okey, first kali kita akan tanggalkan lampu depan ni, meter. Dan bahagian seterusnya adalah tongkat tengah, tongkat tepi, stand standard, maggat belakang dan lampu belakang. Ini kerana spek jentera lumba tidak boleh memakai barangan ini. Okey, daripada segi tayar pula, tayar ini akan digantikan tayar yang sesuai dengan perlumbaan, termasuk rim. Kenapa kita nak kena tukar semua ni, Eli? Kalau kita lihat secara ni memang dah okey kan? Tapi kenapa kita nak kena tukar? Okey, macam tadi pun kita ride, tayar ni sangat bagus, dia ada gripping, tapi di dalam litar kita perlukan traction yang tinggi. Jadi wall tayar dengan compound tayar berbeza. Itu yang paling penting. Dan selepas tu barang yang kedua, kita akan up footrest, dia panggil footrest, untuk memastikan bila kita enter corner benda tu tidak tersangkut ataupun mengganggu pelumba. Okey, yang seterusnya exhaust standard ini akan digantikan dengan exhaust yang lebih cutting, yang seperti anda selalu lihat di dalam jentera perlumbaan sewaktu Malaysian Cup Prix.
Okey, itu dia penerangan Ellie tentang perbezaan antara motosikal di jalan raya dan juga motosikal ketika kita berlumba di litar. Sangat berbeza, banyak aspek-aspek yang perlu kita tukar seperti Ellie katakan. Betul, Jadi, Ellie, selepas ini saya akan bersama dengan salah seorang pelumba yang lahir dari program perlumbaan Satu Pengeluar. Jadi kepada anda, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan berjumpa selepas ini. Sungguh. Muhammad Idlan Hakimi Radwan merupakan juara perlumbaan Satu Pengeluar Honda musim 2018 dan baru-baru ini di kejuaraan Asia Road Racing, Idlan berjaya memenangi perlumbaan pertama di litar antarabangsa Sepang dalam kategori Asia Production 250cc. Jom kita berkenalan dengan lebih rapat bersama pelumba yang sedang meningkat naik ini. Bertemu semula kita dalam Aspirasi Cup Week. Okey, kalau tadi kita menemu bual Encik Zulhilmi, pengurus untuk perlumbaan kategori Satu Pengeluar Honda Dash 125 Challenge, dan kita pun dah jalan-jalan bawa motosikal Honda Dash 125, dan sekarang ini saya bersama dengan salah seorang pelumba yang lahir dalam perlumbaan Satu Pengeluar ini, iaitu Muhammad Idlan Hakimi Radwan. Assalamualaikum Idlan. Assalam. Apa khabar Idlan? Sepanjang cuti ni apa je buat dekat rumah? Alhamdulillah, khabar baik. Pada musim cuti PKP ni, saya melakukan fitness di setiap petang untuk menjaga stamina saya. Persediaan awal untuk race yang akan datang, sebab kita pun tak tahu lagi kita race bila. Itu saya buat persediaan lebih awal lagi untuk race. Baiklah Idlan, Idlan boleh kongsikan dengan kami bagaimana Idlan mencuburi sukan pemotoran ini? Minat saya datang dari abang-abang saya, sebab kiranya keluarga saya macam keluarga racing dah, sebab abang-abang saya pun lumba. Iskandar dia lumba bersama pasukan Petronas, Mahathir bersama pasukan Petronas, Razi bersama pasukan Suzuki pada waktu dulu, dan sekarang dia hanya jadi mekanik. Dan untuk saya, dia banyak bantu saya juga dalam setiap race. Dan arwah abang ipar saya, Nur Ismail, dia berlumba di pasukan SEK Racing pada waktu itu. Pada waktu kecil saya selalu ke track juga tengok Malaysian Cup Break, diorang race apa semua. Dari situ lahirnya minat saya untuk berlumba dan untuk jadi seperti pelumba-pelumba Tiaf Syarin, Azlan Shah, Lakman Zaidi. Pada waktu itu saya cakap dengan ayah saya nak race. Ayah pun cakap training dulu, cukup umur baru kita race. Okey Idlan boleh ceritakan sedikit tak pengalaman sewaktu berlumba di kategori Satu Pengeluar Honda Dash 125 Challenge? Pada race di Satu Pengeluar ni, One Make Race Honda, tahun pertama saya target hanya dapatkan top 5 dalam kedudukan. Tapi alhamdulillah saya berjaya mendapat overall champion dalam Honda One Make Race pada tahun 2018. Di Honda One Make Race agak sedikit susah untuk saya, untuk tahun pertama saya untuk race di Malaysian Cup Break. Jadi baru-baru ini Idlan pun ada memenangi perlumbaan di kejuaraan Asia kategori Asia Production 250cc. Jadi bagaimana pengalaman Idlan pertama kali berlumba dengan pelumba-pelumba Asia? Tentu perbezaan yang sangat ketara kerana Idlan berlumba dengan pesaing-pesaing yang lebih handal lagi. Pada race yang lepas di Sepang, masa saya menang, itu adalah race pertama saya untuk musim 2020, dan pembukaan awal race sangat bagus untuk saya, untuk boleh fight dengan rider ASEAN semua seperti Indo, Thailand. Beza dari pengeluar Honda One Make Race Challenge sangat jauh lah beza dia.
apabila masuk dalam kategori AP250. Experience saya banyak bertanya kepada pelumba lain lah, seperti yang dah lama main. Saya banyak tanya kat abang saya tanya dekat Helmi Azman, Azroy, Zakwan Zaidi. Dari situ saya belajar untuk terus maju. Diorang pun banyak bantu saya untuk race, untuk saya ke depan. Diorang banyak bantulah. Jadi Idlan, bagaimana pula dari segi persediaan Idlan untuk menghadapi perlumbaan di Asia? Tentunya Lita berbeza, Gentle juga berbeza dengan sisi yang lebih tinggi. Bagaimana Idlan membuat persediaan untuk perlumbaan di kejuaraan Asia? Saya cuma tengok di YouTube bagaimana diorang fight, body position. Jadi Idlan, apa pandangan Idlan terhadap sistem pembangunan pelumba dalam Malaysian Cup Ring? Sistem pembangunan yang sangat bagus lah untuk mereka yang baru nak race. Malaysian Cup Ring banyak bagi kita peluang untuk ke luar negara, race untuk ke peringkat yang lebih tinggi. Selain daripada motorsport, apa Idlan minat? Saya minat takraw lah. Kalau tak jadi seorang pelumba, mungkin Idlan akan bermain takraw. Okey Idlan pun seorang pelumba yang muda, baru berumur 16 tahun. Jadi apa perancangan Idlan untuk masa akan datang? Saya harap saya akan dapat pergi ke MotoGP untuk banggakan ibu dan bapa saya. Saya akan cuba sehabis baik saya untuk sampai ke tahap macam tu. Di kejuaraan Malaysian Cup Ring, saya bersama pasukan Aidil Mansur Kozi di FZIA Honda Racing. Saya akan berlumba di dalam kategori Wira KBS. Target saya dalam kejuaraan Cup Ring, saya untuk mendapatkan overall champion pada tahun ini. Dan manakala di kategori AP250, saya bersama pasukan Aidil Mansur Bonsiu Honda Racing Team. Saya akan cuba mendapatkan top 5 lah untuk tahun ini kedudukan saya. Saya akan cuba yang terbaik untuk AP250 saya walaupun tahun pertama saya dalam kejuaraan Asia Racing Championship. Terima kasih Idlan kerana sudi meluang masa dengan kami di Aspirasi Cup Ring. Sampai di sini saja untuk episod kali ini dan kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang di mana kami akan menerangkan kepada anda tentang sistem exhaust. Sampai berjumpa lagi, saya Nasha Izira. Ya, tadi selok-belok yang kita lalui. Kejap, salah. Motosikal Honda Dash 125. Dia yang kata. Baik. Jadi Idlan kita dah lama. Sorry dah melalut. Baiklah Idlan boleh sharekan dengan apa hal share ni?